Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi kita dalam PDPR 3.0 pada hari ini. Saya harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dijauhi daripada penyakit-penyakit ataupun perkara-perkara yang tidak baik. Baik, pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang ibadah yang bertajuk solat berjemaah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran untuk tajuk kita, iaitu 4.2.1 menyatakan maksud solat berjemaah. 4.2.2 menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah. 4.2.3 menjelaskan syarat sah solat berjemaah. Apakah yang dimaksudkan dengan solat berjemaah? Solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam. Itu yang dimaksudkan dengan solat berjemaah. Di mana solat berjemaah ialah apabila kita melakukan solat yang lebih daripada seorang atau kita melakukan solat secara beramai-ramai mesti diketuai oleh seorang imam. Yang dimaksudkan dengan imam ialah seseorang yang mengetuai solat berjemaah. Jadi apabila kita hendak melakukan solat berjemaah sebagai seorang imam, kita harus melafazkan niat menjadi imam. Okey, baik. Kita lihat apakah dia lafaz dan niat sebagai imam. Okey, kita boleh baca bersama-sama dengan saya. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Okey, di sini diberikan contoh apabila kita hendak menunaikan solat fardu subuh sebagai seorang imam. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah lafaz dan niat sebagai makmum. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan makmum? Makmum ialah apabila kita solat berjemaah bersama dengan imam dan kita mengikut imam, itu dipanggil sebagai makmum. Okey, kita akan lihat lafaz dan niat sebagai makmum. Mari baca bersama-sama dengan saya. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Hukum solat berjemaah. Apakah dia hukum solat berjemaah? Okey, di sini ada 2 hukum solat berjemaah. Okey, yang pertama, fardu kifayah bagi solat fardu. Dan yang kedua, fardu ain bagi solat Jumaat. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Okay, fardu kifayah merupakan suatu kewajipan apabila sebahagian orang melaksanakannya. Maka kewajipan itu gugur bagi yang lainnya.
Kelebihan solat berjemaah. Yang pertama, menambah khusyuk dalam solat. Yang kedua, beroleh pahala 27 kali ganda. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Kelima, mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk? Khusyuk ialah tunduk dan berasa rendah diri dengan menumpukan fikiran, menenangkan hati dan anggota semasa solat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar tadi kita dah lihat apakah kelebihan-kelebihan bagi solat berjemaah. Jadi seterusnya kita lihat pula apakah kepentingan solat berjemaah. Kepentingan solat berjemaah yang pertama dapat meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama. Yang kedua, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Yang ketiga, melatih diri menepati masa. Yang keempat, menambah rasa kasih sayang dan hormat menghormati tanpa mengira darjat. Apabila kita hendak melakukan solat berjemaah, kita perlulah tahu apakah syarat-syarat sah solat berjemaah. Jadi kita akan perhatikan dan baca satu persatu, iaitu yang pertama, perbuatan zahir imam dan makmum sama. Kedua, makmum mengikut imam. Takbir mesti terkemudian daripada takbir imam. Perbuatan lain tidak mendahului imam melebihi 2 rukun tanpa keuzuran. Ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam. Keempat, makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat tanpa berpisah. Kelima, makmum tidak tertinggal daripada mengikut pergerakan imam sebanyak 2 rukun tanpa keuzuran atau 3 rukun panjang dengan keuzuran. Keenam, perbuatan sunat makmum dan imam tidak bercanggah secara ketara kecuali kunut. 7. Makmum berniat mengikut imam. Ke-8, makmum yakin solat imam sah. 9. Solat imam bukan dalam kategori solat yang wajib diulang. 10. Martabat imam dari sudut jantina tidak kurang daripada makmum. 11. Imam tidak umi sedangkan makmum pula baik bacaannya. 12. Imam yang diikuti tidak mengikut imam lain. Baik, berdasarkan kepada topik pembelajaran kita pada hari ini iaitu tajuk solat berjemaah. Jadi, tugasan yang pertama, saya nak kamu rujuk buku teks muka surat 111 hingga 112 di mana kamu perlu menjawab soalan berikut dalam buku US ataupun ulum syariah. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan solat berjemaah? Kedua, senaraikan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah. Tugasan yang kedua,
berdasarkan kepada modul PDPR yang bertarikh 18 hari bulan 5 2021 yang telah saya berikan kepada kamu sebelum kita bercuti hari itu. Jadi saya nak kamu lengkapkan modul ini dengan memilih syarat sah solat berjemaah dengan tepat. Okey, jawapan telah diberikan di sini. Terdapat pilihan jawapan. Baca dan lengkapkan soalan di bawah. Jadi kesimpulannya di sini ialah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mereka yang solat berjemaah akan mendapat pahala solat berjemaah yang kelebihannya adalah memperolehi 27 darjat berbanding solat sendirian. Okey, jadi kita telah belajar bagaimanakah kelebihan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda apabila kita solat berjemaah. Jadi saya harap kita boleh bermanfaatkan cuti yang panjang ini untuk kita sama-sama solat berjemaah bersama-sama dengan ahli keluarga kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dijauhi daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari dan masa. Jadi saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.